Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Alhamdulillah alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin min al-huda wal-furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Faqala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduha an-nas wal hijarah 'alayha malaikatun ghilazun shidad la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai orang-orang beriman, peliharalah dirimu dan kaum keluargamu daripada api neraka Jahannam. Waquduhan nas wal hijarah, bahan bakaran api neraka yang diambil di kalangan manusia dan batu-batu. Alaiha malaikatun ghilazun, di situ ada para malaikat yang kasar, yang keras, bertugas di neraka. La ya'suna Allah, mereka tidak pernah menderhati Allah subhanahu wa ta'ala. Ma amarahum, apa-apa yang diperintahkan oleh Allah kepada mereka. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka terus melakukan apa sahaja yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas, segala puji bagi Allah yang telah mengurniakan nikmat kepada kita sekalian, yaitu diturunkan Al-Quran di bulan Ramadan sebagai petunjuk kepada manusia, sama ada orang Melayu, orang Cina, orang India, orang putih, apa jenis orang kecuali orang hutan tidak dapat petunjuk. Maka semua mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berbagai-bagai cara. Dan Al-Quran wa bayyinatin minal huda wal furqan, Al-Quran yang menjelaskan betapa petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala adalah jelas, dan Al-Quran yang membezakan di antara yang hak dan yang batil. Begitulah kita berkumpul pada petang ini adalah semata-mata mencari redha Allah. Mudah-mudahan dapatlah syurga. Dan kita berkumpul pada petang ini ataupun di hari-hari yang lain, berkumpul kerana Allah, berpisah juga kerana Allah. Semoga kita berada di bawah naungan payung Allah di hari akhirat kelak, yang termasuk 7 golongan yang berpisah, bertemu dan berpisah semata-mata kerana Allah. Mereka akan berada di bawah payungan
rahmat di bawah arsy Allah Subhanahu wa taala ketika manusia tidak ada sebarang perlindungan daripada keseksaan dan kedahsyatan di mahsyar. Di hari akhirat tidak ada perlindungan melainkan perlindungan daripada Allah sahaja, dengan simpati, dengan sayangnya Allah berhamba-hamba. Manakala mereka yang tidak disayangi oleh Allah, bahkan sering sewaktu di dunia berada dalam kemurkaan Allah dengan tidak berpuasa, dengan tidak menutupi aurat, suka khianat mengkhianati, umpak mengumpak, fitnah memfitnah, macam-macam dosa katakan yang telah dibuat, mereka kekal dalam kemurkaan Allah, melainkan Allah Subhanahu wa taala sumbang ke dalam neraka Jahannam. Maka begitulah di bulan Ramadan, bulan di mana Allah membebaskan, yaitu di kalangan roh-roh yang berada dalam keadaan azab, Allah SWT bebas. Manakala syurga Allah Ta'ala buka seluas-luasnya sebagai tanda pemurahnya Allah sedia untuk mengambil mana-mana mereka yang bersedia ke syurga. Manakala neraka Allah Ta'ala tutupi di bulan Ramadan sebagai tanda simbolik, sebagai kiasan bahawa bencinya Allah Subhanahu wa taala kepada mereka yang dicampurkan ke dalam neraka, melainkan benar-benar mereka di kalangan orang-orang degil sahaja. Mudah-mudahan kita tidak termasuk golongan degil, seperti mana kita tengok seseekor binatang yang degil tuan-tuan. Bulan Ramadan pun buat tak tahu makan, tak puasa juga. Lembu tengok siang malam makan, dia tak hegau. Bulan Ramadan kan bulan pun makan je dia. Allahu Akbar. Orang tanya, kenapa kamu niaga mau jual orang Islam, orang bukan Islam? Habis tu orang Islam masuk sini, kamu jual juga kan dia? Itu dia punya pasal, dia tanggung dosa. Tengok tuan-tuan degilnya manusia, ya Allah. Maka begitulah, pada hari ini saya sentuh di dalam surah Al-A'raf ayat 179. Allah SWT beritahu 3 tanda-tanda binatang. Kalau orang panggil kita binatang, marah tak tuan-tuan? Saya marah, orang panggil saya, cuba tuan-tuan panggil saya binatang. Ustaz lembu, marah saya tuan-tuan. Orang panggil kita binatang, kita marah. Ini memang kita sensitif. Orang panggil kepada kita binatang, kita marah tuan-tuan. Tetapi dalam surah Al-A'raf Allah Ta'ala beritahu binatang. 3 golongan binatang. Dan binatang inilah yang akan memenuhi neraka Jahannam. Ketika mana Allah Ta'ala tawarkan di bulan Ramadan perlepasan daripada azab api neraka, kita tidak wa'indah saja. Kita tak peduli je tawaran-tawaran Allah. Seolah-olah Allah Ta'ala yang beria-ria sangat. Seolah-olah begitu. Kita tidak indah dengan rayuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa Ta'ala hapuskan segala-gala dosa yang terdahulu. Jangan kata kita berpuasa dengan iman. Man shama fi Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Hadis ini cukup masyhur, kita sentiasa diperdengarkan. Barang sesiapa yang berpuasa dengan iman dan mengharap keredaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Ta'ala ampun dosa-dosa terdahulu. Selangkah kita melangkah mendatangi majlis ilmu, walaupun tersenuk-senuk mengantuk dalam majlis ilmu, tak apa, Allah Ta'ala tetap ampun. Selangkah kita melangkah, Allah Ta'ala ampunkan setahun dosa terdahulu. Allahu Akbar. Dan Allah Ta'ala ganti setahun ibadah. Subhanallah. Dan Allah Ta'ala bina mahliga-mahliga di syurga setiap langkah. Ini semuanya tak mampu kita nak fikir. Kita tak mampu kita nak fikir pemberian Allah Ta'ala, anugerah Allah SWT kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kecuali manusia lembu je Tuhan kata.
Manusia yang binatang sahaja dia tak faham. Ustaz Malik ceramah, Ustaz mana ceramah pun dia buat bengkok, tahu bengkok gitu je, buat lembu kenyang je. Inilah Allah SWT beritahu, kalau kamu nak kenal lembu, inilah 3 jenis manusia. Dalam surah apa? Araf ayat 179. Mana tak tahu nanti kecoh kata Ustaz Malik kata lembu. Bukan setakat lembu, mana-mana binatang Tuhan kata dalam Quran yang aku sembah dalam neraka. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jin wal ins. Sesungguhnya kebanyakan dalam neraka ni kami penuhi di kalangan jin dan manusia. Sebab apa? 3 perkara. Pertama, lahum qulubun la yafqahuna biha. Kami bagi hati dan perasaan, langsung tidak ada perasaan dengan Allah. Perasaan dia kalau lapar dia makan. Perasaan dia kalau nak lepaskan nafsu, dia carilah mana-mana dia orang kata apa, berjantan. Kalau dia rasa nak marah, dia tak sorang. Kalau dia rasa nak makan lebih, maka dia rasuah, riba, macam-macam. Dia tidak kenal batasan. Tuhan kata itulah binatang. Binatang ni tak dosa. Binatang manusia yang menanggung dosa ni. Allah SWT tidak campak lembu-lembu, kambing ke dalam neraka, kecuali manusia, binatang. Ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka itu seperti binatang, bahkan lebih sesat daripada binatang. Sebab apa? Sebab 3 perkara. Pertama, lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka lebih hati dan perasaan pada Allah. Langsung dia tidak ada perasaan pada Allah. Allah SWT bagi nikmat, ya Allah, betapa banyak nikmat mata yang boleh melihat, betapa banyak nikmat telinga yang boleh mendengar, nikmat kaki, nikmat tangan, nikmat akal, pemikiran, banyak nikmat-nikmat. Nikmat akal, Allah SWT bagi nikmat akal. Dia tidak lihat dengan perasaan hatinya segala nikmat. Allah Ta'ala bagi nikmat kenderaan, Allah Ta'ala bagi nikmat kereta. Sekali Allah Subhanahu Wa Ta'ala cabut nikmat akal, sikit je tuan-tuan puan, saya jumpa jin buat roblox di otak dia. Macam polis ngaji biji lah, dia buat roblox sikit je, langsung belum. Medik kata memang kena operation, kena buang ketumbuhan apa, benda ketumbuhan macam-macam. Lepas dia carilah perubatan tradisional, berubat sana, berubat sini, ada kata pertumbuhan. Saya kata jin buat roblox. Saya kata jin buat roblox. Ada juga roblox dalam. Ada. Bukan setakat di jalan raya highway robloxnya. Dalam ni jin boleh buat roblox. Allah arahkan jin buat roblox. Jam KL kalau polis buat roblox kan. Dalam ni pun jin boleh buat roblox. Saya ada buat gambar, saya scan balik jin-jin, tempat jin yang suka duduk dalam kepala kita ni tuan-tuan. Saya ambil beberapa kitab dalam di kalangan ulama, tempat-tempat ada buat gambar tidak? Tempat ni adalah tempat jin yang suka meninggal kepala manusia. Asalnya di sini ada tempat-tempat dalam kepala kita ni, iaitu ada tempat di mana otak kita ni tempat yang suka pada Al-Quran. Otak kita ni, akal kita suka kepada dengar ceramah. Ada otak kita suka zikrullah. Ada tempat-tempat, hanya satu je tempat syaitan. Satu sahaja tempat syaitan, maka dia boleh menguasai semua. Sebagaimana hari ini tidak sebesar negara Israel ni yang merampas daripada bumi Palestin, tetapi dia menguasai satu dunia. Dia menguasai satu dunia. Itulah kekuatan Israel la'natullah, Yahudi la'natullah. Maka begitulah Allah SWT takdirkan saya hamba Allah jin buat roblox sini, terus dia tak boleh berfikir. Kalau dia bawa kereta KKL, dia buat balik kunci kereta, dia tahu kat mana dia tinggal kereta.
Kalau dia bawa isteri, tak tahu kat mana isteri dia letak. Contohlah ya, dia lupa segala-galanya, dia tak tahu jalan ke mana. Allah sendiri tulis sikit. Subhanallah. Apabila saya kata ganggu dakwah jin-jin jangan roblok dalam kepala orang. Alhamdulillah dengan izin Allah SWT, dengan kuasa Allah, bukan kuasa sama dia. Allah Maha berkuasa, kita tidak ada kuasa, maka hilang roblok tak ada. Alhamdulillah boleh berfikir. Subhanallah. Berapa banyak jin-jin yang buat roblok dalam badan kita terus jadi seteruk. Saya kata wahai jin syaitan, kalau betul lah dia nak taat pada Allah, kamu angkatlah kayu-kayu padan kamu, jangan buat roblok. Jin ni kalau dia roblok, lumpuh jadi tangan. Perintah Allah, Allah Ta'ala berfirman, Allahul ladzi khalaqas sab'a samawat wa minal ardi mislahu yatanazzalu al-amru bainahum lita'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir. Allah yang mencipta, yang menguasai 7 petala langit, 7 petala bumi. Dialah yang mengeluarkan order kepada mana-mana makhluk dia, baik jin, manusia dan sebagainya, supaya lita'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir, supaya manusia ini sedar Allah yang menguasai segala-galanya. Pun kita tak sedar, kita masih lagi kata aku. Wahai Allah Ta'ala ciptakan jin yang boleh memasuki tubuh badan manusia sebagai amalan. Allah Ta'ala ciptakan jin yang boleh memasuki tubuh badan manusia sebagai amalan. Setiap manusia, Rasulullah bersabda, kullu bani Adam, setiap manusia Allah Ta'ala letak 2 qarin. Satu, qarinatun minal jin wa qarinatun minal malaikah. Ma minkum min ahadin illa ma'ahu qarinatun minal jin wa qarinatun minal malaikah. Rasulullah bersabda, tidaklah seseorang ada kecuali Allah letak 2 unit, 2 jabatan ada dalam tubuh badan kamu. Satu jabatan malaikat, jabatan jin. Kita ni kalau ada jabatan, takutlah sikit kan. Ada pihak berkuasa di kalangan jin dan malaikat. Apa tujuan? Supaya kita tidak sembrono. Tahu sembrono? Kita tidak, iaitu ikut kehendak nafsu kita semata-mata. Macam kita berkenderaan, terutamanya di musim raya ni, di sana ada roblok, di sini ada sebiterat, di sana ada roblok sebiterat. Kita berhati-hati, betul tak? Begitulah Allah SWT letak jin dan manusia dalam tubuh badan manusia ni, supaya kita berhati-hati. Kamu jangan reka. Kalau aku petik sikit je, meledak jin dalam tubuh kamu, kamu tak aman. Kalau aku suruh malaikat aku, kamu jangan jaga, kamu jangan kontrol jin-jin dalam tubuh kamu, habis kamu. Allahu Akbar. Seperti mana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap kali umat manusia di bumi melakukan dosa-dosa dan pendurhakaan terhadap Allah, menangis serta merayu para malaikat di kaki langit yang pertama. Kenapa? Bimbang kalau Allah Ta'ala turunkan azab. Yang ditugaskan oleh Allah Ta'ala ada malaikat yang membawa azab. Setiap kali manusia di muka bumi melakukan dosa dan maksiat, maka datang malaikat pembawa azab mengkhabarkan kepada malaikat rahmat yang sebagai doa, sebagai pendoa. Tugas malaikat ni dalam hadis Rasulullah, dia akan berdoa setiap kali dia dapat perkhabaran daripada malaikat azab, hati-hati, Allah sudah murka. Kata malaikat pembawa azab, mari beritahu, hanya belum resmi lagi Allah Ta'ala nak datangkan azab. Maka malaikat ni akan menangis lalu berdoa, ya Allah, kasihanilah hamba-hambamu di permukaan bumi, ya Allah. Mereka belum tahu lagi tentang azabmu, ya Allah. Berilah peluang kepada mereka bertobat. Manalah tahu kalau di bulan Ramadan mereka insaf dan sedar. Yang tak pernah sembahyang dia kembali sembahyang, yang tak menutup aurat kembali menutup aurat, yang suka tipu menipu dia akan kembali kepada kebenaran. Begitulah merayu para malaikat yang tak didengari oleh penduduk di bumi.
Kita tak pernah mendengar rayuan-rayuan malaikat yang merayu kepada Allah. Bimbang kalau azab Allah Ta'ala yang dibawa oleh para malaikat pembawa azab datang mengena di bumi ini, maka hancur. Malaikat inilah merayu dengan Allah. Bilangan malaikat yang begitu ramai di langit pertama. Ada kita tahu, tuan-tuan? Ada setakat ini kita minta? Ada? Tanya tuan-tuan. Kita tak tahu peduli apa. Peduli apa? Sebagaimana kita tengok anak-anak kecil yang berlari di tengah-tengah jalan lalu lintas dalam keadaan bahaya. Kita mengemban bulu roma, betul tak? Dia tak ada apa-apa. Dia lari kecup gitu dia. Kita mengemban bulu roma, tengok dia. Tengok kanak-kanak dia tak berfikir. Mereka ni mengemban, bukan setakat mengemban bulu roma je mereka ya. Menangis melihatkan keadaan manusia yang degil, yang angkuh, yang tak sedar. Allahu Akbar. Inilah dia tuan-tuan dan puan. Maka setiap kali datang Ramadan Al-Mubarak, malaikat inilah berterima kasih pada Allah. Ya Allah, terima kasih ya Allah, ampunilah dosa hamba-hambamu ya Allah. Inilah tugas malaikat rahmat yang kita pun tak menampak. Sebab apa tuan-tuan? 3 perkara inilah yang menutupi hati kita. Yang pertama, Allah SWT beritahu inilah manusia binatang. Memang dia tidak berfikir. Binatang nak fikir apa? Lepas seekor kawan dia warah dia kena sembelih pun dia senyum je. Tengok, ada kita tengok ayam kena sembelih, tunjuk bantahan. Ada tunjuk bantahan di dataran di pada merbuk ke? Ada? Tak ada. Manusia je apabila buat kesalahan tunjuk bantahan SBR, salah guna kuasa gini. Binatang tak pernah tunjuk bantahan. Binatang tak pernah tunjuk mogok. Tak ada binatang tunjuk mogok. Manusia je. Tetapi Tuhan kata kalau faham manusia lebih sesat daripada binatang, balhum adall, kamu boleh tengoklah manusia lebih jahat pada binatang. Allahu Akbar. Tuan-tuan, manusia lebih jahat daripada binatang. Maka Tuhan kata sebab 3 perkara. Yang pertama tadi, Allah SWT bagi hati dan perasaan. Namun dia tidak ada perasaan dengan Allah. Dia tidak ada perasaan dengan malaikat. Dia tidak ada perasaan sesama manusia. Tidak ada perasaan. Dia tidak ada perasaan kepada orang belakang. Kita sedar hari ini berapa banyak di kalangan orang-orang belakang. Kita sedar berapa banyak di kalangan orang miskin. Kita sedar hari ini berapa banyak pelajar-pelajar hafiz, orang nak belajar di madrasah tahfiz tetapi tidak ada keuangan. Datang seorang ustaz, saya nak hantar anak saya belajar tahfiz tapi tak ada duit. Saya kata masuk sekolah kami. Memang sekolah Darul Furqan yang kami Al-Yatim Darul Furqan, kita untuk orang-orang miskin, untuk anak-anak yatim. Percuma je belajar. Sebab kemiskinan seseorang itulah menyebabkan Allah SWT datang azab. Kerana ada orang berkedudukan, orang kaya, orang ada harta tidak menginfakkan harta kepada orang-orang miskin. Sebab apa? Tidak ada hati dan perasaan. Dia tengok seseorang tak sembahyang, dia tengok seseorang mendidah aurat, dia tengok seseorang yang melakukan penderahakan pada Allah, dia tidak ada perasaan. Lantaklah ilmu perkataan lantak inilah yang Allah Ta'ala murka. Adalah yang pertamanya Allah SWT beritahu mereka yang diberi hati namun tidak berperasaan kepada Allah. Ini binatang. Wal'iyazbillah. Zalim. Kita berlindung dengan Allah ya daripada jadinya binatang. Yang kedua Tuhan kata walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka yang diberi penglihatan namun dia tidak melihat kebesaran Allah. Dia tak tengok kebesaran Allah, dia tengok kebesaran dirinya sendiri. Dia lebih tengok kebesarannya, pangkat, harta, kereta besar, rumah besar, segala-gala keindahan. Dia tengok hak dia. Maka orang macam ni juga Allah Ta'ala kata mereka itu seperti binatang. Dia tidak tengok segala nikmat. Ya Allah, kamu dah bagi pada aku pangkat, ini semua daripada kamu ya Allah. Kamu dah bagi pada aku ya Allah harta, ini semua daripada kamu ya Allah. Kamu bagi pada aku sehat, ini semua daripada kamu ya Allah.
kamu bagi rumah, bagi kenderaan, bagi apa semua daripada kamu ya Allah. Dia tidak tengok daripada Allah, tetapi dia tengok haknya, dia tengok miliknya. Itu juga Tuhan kata binatang, sebab dia tidak lihat kebesaran Allah, semuanya daripada Allah. Yang ketiga Tuhan kata walahum azanun la yasma'una biha. Mereka yang diberi pendengaran tak mau dengar ceramah, tak minat dengar kuliah ceramah. Tuhan kata binatang. Bal hum adallu, bahkan lebih sesat daripada binatang. Jangan pula tuan-tuan jumpa orang yang ceramah ai binatang. Ini sama Ali ajar ni. Kita jangan binatang. Kita kata pada diri kita sendiri, ya Allah, kenapalah aku jadi binatang? Nampak dia manusia binatang, ya Allah. Sebab aku tak dengar nasihat Al-Quran, aku tak dengar nasihat hadis. Rasulullah beritahu, kalaulah kamu tahu kelebihan di bulan Ramadan, nescaya kamu tak akan, nescaya kamu minta dengan Allah Ta'ala supaya Allah jadikan kehidupan kamu selama-lama dengan Ramadan, dengan berpuasa tiap-tiap hari. Kalau kamu tahu kelebihan, kamu tak nak berpisah. Ketika saat kita hampir nak berpisah dengan Ramadan ni, tuan-tuan, Allahu Akbar, sekejap masa begitu pantas, tuan-tuan. Seperti mana kita dalam majlis ilmu pantas. Siapa orang paling rasa pantas dalam majlis ilmu? Tanya. Orang tidur paling pantas kan? Kita sekejap dia ustaz. Iyalah, saya ceramah berapa minit lah. Macam berhenti je. Betul, orang tak tidur, dia rasa lama lah usah balik ceramah. Inilah tuan-tuan ya. Maka begitulah saya suka bawa satu contoh ruginya kita, tuan-tuan. Bulan Ramadan berapa hari lagi? 6 hari lagi, tuan-tuan. Allahu Akbar. Memang, tuan-tuan, kita ni diibaratkan orang yang rugi. Dapat perugi, tak dapat perugi. Orang yang tekun beribadah di bulan Ramadan perugi, apatah lagi kita beribadah di bulan Ramadan, apatah lagi ataupun acuh tak acuh, memang lagi rugi. Maka saya suka bawa satu contoh. Masing-masing kita dikhabarkan, tetapi kita tahu, namun tetap juga kita rugi. Seperti mana ada satu contoh, tuan-tuan ya, iaitu 3 orang lelaki, 3 orang emas yang terperangkap dalam gua, pergi mencari emas. Maka dia ni masuklah dalam satu bukit gua. Tiba-tiba pintu gua tertutup. Ini bukan cerita Piramli ya. Tertutup. Lepas tu gelap gelita. Dia tak nampak dah kelipan-kelipan emas yang bercahaya luar. Tak nampak. Sebab dia berpandukan cahaya berdua untuk nak kenal mana batu-batu yang ada emas. Tak nampak apa. Maka apabila masuk dalam gua ni, dia nak cari emas. Kata seorang ni, kata habislah kita terperangkap dalam gua ni, kita kena keluar cepat-cepat. Kalau tak keluar kita mati. Kita keputusan makanan, pintu gua dah tertutup. Maka kata seorang lagi, ala-ala datang, kita carilah emas. Kata orang lelaki yang ketiga, dia kata, tak tahulah, saya dah 50 lah. 50 lah. Maka ketiga-tiga tu jalan. Maka dia main agak-agak je. Rasa kawasan ni batu-batunya ada emas tu. Lalu dalam dia main agak-agak, tiba-tiba dengan suatu suara berkata, wahai manusia, kalau kamu ambil kerugi, kamu tak ambil kerugi. Boleh faham kata. Kalau kamu ambil kerugi, tak ambil kerugi. Lepas tu ketiga-tiga masing-masing pendapat. Dia kata suara kata ambil kerugi, tak ambil kerugi. Lelaki yang pertama kata baik tersambil. Kita ambil kerugi, tak ambil kerugi. Kata sambil dia kata buat letih dia kata. Kalau kita ambil ni kuku batu kosong ke, pungguk batu kosong lebih baik, dia kata ambil. Lebih baik tak ambil. Dia kata ambil kerugi, tak ambil kerugi. Lelaki kedua kata,
Ambil rugi, tak ambil rugi. Tak apalah, ambil sekilas ketul lah. Rugi pun taklah besar sangat. Dia kata seketul. Kalau ada emas pun, ada tak ada emas pun di batu, dia akan gelap gelita, tak nampak emas. Dia kata ambil rugi, tak ambil rugi. Ambillah seketul lah. Lelaki yang ketiga kata, ambil rugi, tak ambil rugi, ambil rugi. Ambil lah banyak satu guni. Dia ketuk bawa dalam satu guni. Dan dia kata kalau rugi, rugilah. Baik, ketiga pemuda lelaki ni, takdir Allah Ta'ala boleh keluar dari gua. Terbuka lah gua setelah kata manisim mata kaji manisim. Katalah begitu ya. Keluar tiba-tiba gua ditutup balik. Jadi kesoknya dia nak tengok batu ni ada emas tak ada emas. Itulah pengajaran kepada kita. Lelaki yang pertama ni tangan kosong. Baik, lelaki yang kedua ni dia ambil seketul je. Maka lelaki yang kedua ni kata, ada emas kat batu ni. Rugi kalau aku tahu gitu akan ambil satu guni. Kalau aku tahu gitu akan ambil satu guni. Batu, bobo. Kan guni akan bawa. Dia kata menyesal aku. Lelaki yang ketiga, dia tengok betul lah. Dalam batu, tiap-tiap batu ada terselip emas. Terselip emas. Dia kata menyesal. Kalau aku tahu gini akan ambil 2 guni. Aku tak tahu. Baik, siapa yang paling menyesal? Yang pertama tadi langsung tak ambil, berguling-guling dia ni. Menyesalnya aku tak ambil langsung. Inilah dia orang yang langsung tidak mengejar manfaat dan kemuliaan keberkatan Ramadan. Dia tidak hargai langsung, tidak hargai Al-Quran, tak hargai tarawih di malam hari, tidak hargai puasa, tak hargai sedekah, tidak hargai segala-galanya. Apa sedekah sama je, tak sama. Bulan Ramadan setiap kali kita bersedekah, pahalanya fardu. Setiap amalan fardu gandanya 70 kali ganda. Tak sama. Menuntut ilmu di bulan Ramadan dengan di luar Ramadan tak sama, segala-gala. Kehidupan kita 24 jam tidak sama. Subhanallah. Maka orang yang kedua tadi kata menyesal aku. Kalaulah aku tahu begini akan ambil 2 guni. Begitulah kita tuan-tuan. Sekarang masing-masing kita menyesal tak menyesal, tahu menyesal, tetapi kita tidak tahu hakikat yang sebenar. Akhirat baru kita tahu sebenarnya. Begitulah para rasul sendiri. Dia kata kalau aku tahu tentang akhirat ini, memang aku kejar sekejap-kejap. Itu rasul ahli surga. Kita ni bagaimana tuan-tuan? Maka rebutlah peluang ketika keemasan ini. Allah SWT jadikan kita, biarlah kita menyesal yang banyak daripada menyesal yang sedikit. Apatah lagi langsung kita tidak mengambil manfaat di bulan Ramadan Al-Mubarak ini. Maka kita ada hari-hari yang terakhir sebagai penutup kuliah pada malam ini. Terakhirnya saya nak beritahu di sini, kita ada satu malam lebih baik daripada 1000 bulan. Canggihlah. Satu malam lebih baik daripada 1000 bulan. Maka carilah. Bukan kita nak cari sebenarnya Lailatul Qadar, kita nak cari keredaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan apabila kita dapat satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, sehingga Rasulullah SAW minta izin dengan isteri-isterinya 10 malam terakhir Rasulullah ikat kain. Tahu ikat kain maksudnya Rasulullah tidak bersama dengan isteri. Jadi kalau tuan-tuan dengan isteri kena minta izin lah ya. Ni saya minta izin 10 malam terakhir ni saya tak boleh bersama dengan you ya. Myself tak boleh bersama dengan Yusuf. Dari sebabnya ambil masa 10 malam terakhir. Dia kata tak boleh apa? Ajar ni tak boleh. Maka tak boleh lah kena minta izin dengan isteri ya. Suami ni kalau tidur jauh kena minta izin dengan suami dengan isteri. Ya, begitu juga isteri nak minta jauh dengan suami kena minta izin. Abang malam ni saya kena berjauhan sikit.
Sebab sakit hati kat abang. Raya-raya apa-apa pun langsung tak. Apa-apa kena minta izin kan, nak jauh sikit malam tu tidur pun kena minta izin. Ni apa yang berlaku kita buat betul tuan-tuan. Maka begitulah, dari taqadan tuan-tuan, rebutlah keluar. Rasulullah SAW beritahu tanda-tanda Lailatul Qadar pada malam tersebut tidaklah betapa panas dan sejuk pun tidak, sederhana. Dan pada malam itu binatang semuanya dalam keadaan kesunyian. Subhanallah, bertasbih semua menghormati malam tersebut. Mulanya turun Lailatul Qadar, malaikat yang selesai tawaf di Baitul Ma'mur, dia akan turun. Maka di Baitullah ada beberapa kali berlaku kes, subhanallah, dia orang tengok satu rombongan malaikat, iaitu burung dalam cahaya yang berbentuk burung. Subhanallah, kalau kita tengok YouTube, ada satu YouTube tu, satu cahaya burung, itu mereka yang pernah berlaku malam-malam seperti Ramadan begini. Maka dia tengok rombongan, nak kata burung hanya nampak bentuk cahaya dan tepat saja, itulah mereka. Malaikat ni dia bersayap kan, bersayap. Kita jangan sejangka, kenapa bersayap? Malaikat pun pelik dengan kita juga. Kenapa manusia tak ada sayap macam tu? Dia sama-sama pelik, sama ajaib dengan ayat. Wah, itulah kejadian Allah SWT. Apabila selesai tawaf di Baitullah, maka malaikat Jibril, Tuhan kata, tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Pada malam itu turun malaikat Jibril bersama dengan para malaikat yang lain dengan izin Allah. Maka selepas itu malaikat Jibril kata, bertebarlah kita seluruh rumah-rumah Allah di permukaan bumi, dan masukilah rumah-rumah orang-orang mukmin, kecuali kamu jangan masuk 4 buah rumah, dan jangan perkenan 4 golongan manusia. Pada malam tersebut adalah malam sesiapa berdoa semuanya Allah Ta'ala terima. Dan jangan lupa kita berdoa yang Rasulullah berdoa, Allahumma inni as'aluka kullihi, Allahumma inni as'aluka kullihi ajlihi wa ajlihi ma 'alimna minhu ma lam na'lam, wa a'udzu bika min syarri kullihi ajlihi wa ajlihi ma 'alimna minhu ma lam na'lam. Kalau kita lupa bahasa Arab, cuma Melayu tak? Malaikat faham, Allah faham. Yang bermaksud, ya Allah, aku nak minta denganmu ya Allah. Kalau kita doa untuk kami, ramai lagi baik. Ya Allah, berilah kepada kami seluruh kebaikan. Ya Allah, berilah kepada kami seluruh kebaikan. Sama ada kebaikan itu ajlihi wa ajlihi, yang datang dengan segera ataupun kemudian. Boleh faham tak? Sama ada segera ataupun kemudian. Sama ada yang kami tahu ataupun kami tidak tahu. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada segala kejahatan. Sama ada kejahatan itu datang dengan segera ataupun bertanggung ataupun kemudian. Sama ada yang kami tahu ataupun yang kami tidak tahu. Itu juga di antara doa kita baca pada malam Lailatul Qadar. Selain daripada Rasulullah ajar kepada Aisyah, Allahumma innaka afun karim tuhibbul afafa wa'anna. Ya Allah, sesungguhnya Engkaulah yang maha pemaaf, Engkaulah maha pemurah, pengasih apa, penyayang mulia ya Allah. Engkau suka memaafkan hamba-Mu, maafkan aku ya Allah. Tambah dengan dah doa tadi. InsyaAllah Allah Ta'ala, sebab banyak kalau kita nak sebut kebaikan tuan-tuan, banyak kalau kita nak sebut tak terfikir lah, maka kita umumkan perkara itu. Dan banyak kalau kita nak minta berlindung pada kejahatan, kita umum dalam perkara ini. Sekali lagi kita baca, marilah sama-sama kita baca. Ya Allah, kami memohon kebaikan denganmu, segala kebaikan, sama ada kebaikan itu datang dengan segera maupun bertanggung, sama ada yang kami sedari maupun kami tidak sedari. Ya Allah, kami berlindung dengan Engkau daripada segala kejahatan, sama ada datangnya segera ataupun bertanggung,
sama ada yang kami sedar maupun kami tidak sedar. Tengok kan cantik doa Rasulullah kan. Maka begitulah pada malam itu apabila kita berdoa pada perempuan, maka Allah perkenankan semua. Allahu Akbar. Masa ada lagi kan? Sikit lagi. Dan 4 rumah kata malaikat Jibril, kamu jangan masuk 4 buah rumah ni. Ini 4 buah rumah jangan masuk. Iaitu rumah yang pertama, rumah mereka yang kedapatan patung-patung dan gambar. Patung-patung dan gambar. Patung macam mana? Patung yang dibuat sebagai pameran. Kalau patung mainan tak apa. Permainan sebut kata permainan, carilah harimau sebesar meja ni kan, tak apa, itu permainan. Untuk main-main. Ataupun gambar, gambar macam mana? Itulah berlaku ikhtilaf di kalangan ulama, berselisih pendapat ulama. Ada yang menyatakan gambar foto tak termasuk, gambar lukis je. Dan ada yang menyatakan lukis yang timbul dan cukup sifat daripada kepala hingga kaki. Kalau binatang cukup sifatnya, dia hidup. Kalau lah bagaimana kalau gambar tu tak ada kaki, hidup lagi binatang. Kata sebagai ulama, dia kata tak boleh juga. Kalau tak ada kepala, tak ada kepala semua binatang mati. Itu di segi faktor. Baik, kalau rumah kita nampak ada gambar, maka kita habiskanlah ya, buangkan. Dan patung di rumah pertama tak akan masuk belakang. Kecuali malaikat Israel je dia masuk. Malaikat maut dia masuk belakang. Yang kedua, rumah yang kedapatan minuman keras. Kita tak ada ya. Kalau lah ada, memang tak akan masuk. Itulah ya. Dan rumah yang ketiga, kedapatan anjing belaan yang tidak dikira daruri. Daruri dalam kesempitan kita berada seorang penjenayah, itu harus. Kalau bukan daruri tak boleh. Itu dia tuan-tuan. Dan rumah yang keempat, iaitu di mana rumah mereka yang dipenuhi dengan pelbagai kemungkaran dan maksiat, hidup dengan kemungkaran, seperti rumah yang tidak ada ruh, seperti rumah yang diorang tak sembahyang dengan Quran pun tak ada, suasana macam kubur. Katakan dalam hadis Rasulullah, rumah yang tak ada orang sembahyang, tak ada mengajar Quran, tak ada apa-apa, memang dengan maksiat je. Itu rumah yang mereka tak masuk. 4 buah rumah. Baik. Dan 4 jenis manusia yang doa tidak diperkenankan oleh Allah pada malam Lailatul Qadar. Pertama, doa mereka iaitu suka memutuskan silaturahim. Dia suka memutuskan silaturahim, suka buat barulah je. Maka kita maafkanlah sesiapa yang kita putuskan silaturahim, hubungi semula. Putus silaturahim di sini bukan lama tak jumpa. Putus silaturahim di sini dia berbalah. Dia berbalah, suka bermusuh. Yang kedua, iaitu doa isteri yang derhaka terhadap suami. Ya Allah, kena minta maaf ya kalau isteri kata aku ni banyak masalah lah dengan suami, aku minta maaf. Dan doa suami yang menzalimi isteri. Allahu Akbar. Suami kena ingat, jangan main lempan je. Ya, jangan main. Ini amanah Allah Ta'ala. Isteri ini amanah Allah. Yang keberapa dah? Ketiga kan? Ketiga keempat? Baru ketiga. 3, 4 tu. Masuk 4. Yang keempat, doa anak-anak yang terhaka terhadap kedua ibu bapanya. Allahu Akbar. Itulah dia tuan-tuan dan puan. Kalau kita ni Allah pernah kita berkasar dengan ibu bapa, mintalah maaf ya. Itulah para hadirin muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Cukuplah sekalian ini sahaja. Sekarang ada silap dan salah saya mohon maaf. InsyaAllah tuan-tuan dan puan. Dan suka saya maklum di sini, kalaulah tuan-tuan dapati ada jiran-jiran kita sendiri ke anak-anak yatim dan anak-anak orang miskin yang berminat belajar di madrasah Al-Yatim Darul Furqan di tempat kami di Sungai Buloh. Sebab kami menempat anak-anak yatim orang miskin, kita ambil orang tempatan, kita ambil daripada Selatan Thai, daripada Myanmar, daripada Kamboja, di kalangan anak-anak yatim
yatim, awam miskin tuan-tuan. InsyaAllah kami madrasah dah hampir siap dan kita operasi selepas raya dan seterusnya. Kalau tuan-tuan rapati boleh maklum pada saya atau Firdaus. Jadi insyaAllah tuan-tuan belajarnya percuma tuan-tuan, belajar percuma. Jadi insyaAllah di madrasah kami kita bahasa pengantar, bahasa Inggeris dan bahasa Arab supaya persiapan untuk pergi belajar ke Mesir. Sebab di sana tuan-tuan apabila hafaz sudah cukup 30 juzuk, dia untuk ambil SPM boleh ambil di quiz ataupun UNICEF. Dia boleh ambil SPM di sana sebagai syarat untuk dapat visa pelajar. SPM ini syarat, maksud dia boleh ambil bahagian medik, engineer ataupun jurusan usuluddin syar'i boleh buat di Mesir tuan-tuan. Dan alhamdulillah hari ini suka-suka tuan-tuan dalam rumah kita ambil sobat tak ada hafiz tuan-tuan. Ambil anak. Kalau yang tidak ada anak, carilah anak-anak apa-apa anak tuan-tuan. Jangan anak kecil tu lah kan. Kita sponsor anak saudara kita, bayar anak buah tuan-tuan boleh buat. Seorang hafiz dia boleh mensyafaat 10 orang daripada azab, daripada neraka. Seorang hafiz, kalau kita ada seorang anak hafiz, dia boleh syafaat, subhanallah, 10 keluarga. Itulah tawaran Allah SWT. Jadi insyaAllah tuan-tuan, maka orang tanya saya daripada mana ustaz boleh sponsor pelajar-pelajar hafiz anak-anak yatim. Itulah tuan-tuan produk yang ada di belakang sana. InsyaAllah kalau tuan-tuan rasa berminat, boleh kita beli. Termasuklah banyak jualan kita daripada fokus masalah gangguan jin dan sihir ataupun penyakit medik tak boleh nak terih, tak boleh nak, kita tak boleh nak tahu penyakit apa ataupun penyakit larang. Banyak setakat ni mai jumpa saya penyakit kencing manis, darah tinggi, jantung, dia pelik penyakit. Alhamdulillah tuan-tuan, termasuk orang yang jenis belo je ataupun jenis mengatur tak habis macam kita ada di sana tuan-tuan. Juz Qur'an insyaAllah kemakan sunnah Nabi SAW, siapa minum tak akan tidur buat selama-lama. Sekarang itu sahaja ya. Kita akhiri dengan membaca tasbih kafaraah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu